Saya angkat seorang jadi pengganti saya. Saya tak angkat keluarganya jadi pengganti saya. Tiba-tiba saya dapati bukan saja keluarga sudah jadi Perdana Menteri, bukan paling ramai. Kawan-kawan pun dah dapat ditempatkan pada tingkat 4 di bangunan Perdana Menteri. Jadi lah ni tingkat 4 lebih berkuasa pada tingkat 5. Ini bukan pelantikan oleh saya, bukan yang saya pilih. Macam-macam dah berlaku sekarang ni, dan semua janji-janjinya tidak betul. Apabila saya tegur, bukan nak jawab teguran saya, bukan nak jawab soalan saya, sebaliknya memburukkan saya. Dalam surat khabar dicungkil cerita-cerita lama, dicari orang seperti Ani Arub, tanya pada Ani Arub apa yang saya buat dulu, dan saya pun kena kecam oleh Ani Arub. Syed Ahmad Aidin Hakim juga kata zaman saya dulu ini banyak korupsi di kalangan hakim-hakim. Semuanya menunjuk bahawa pemerintahan Dr. Mahathir ni cukup buruk sekali. Kenapa buat demikian? Jawab sudahlah soalan saya, tak salah buruk nama saya. Dan hari ini pula lebih daripada buruk sikit. Cuba pecik itu dan ini nak bagi muka saya cantik sikit. Ini kenapa? Sebabnya saya fikir kerana ada sesuatu yang nak disembunyi. Kalau benda yang baik, benda yang tak salah, tak ada siapa nak sembunyi. Tapi saya dapati mereka melakukan banyak yang salah. Dan saya tak boleh tahan diri, tak tegur. Saya banyak juga kawan-kawan datang kacau saya, doktor tolonglah, ini nampak rosak banyak ni. Jadi saya daripada zaman dulu pun tabiat saya macam itulah. Saya tegur Tunku Abdul Rahman, saya tegur orang lain pun kalau tak betul. Jadi sekarang ni saya dituduh untuk memecah belahkan UMNO. Gunanya dalam UMNO, institusi presiden tidak boleh ditegur sama sekali. Boleh tegur yang lain, jangan presiden. Saya tak tahu sama ada ini tradisi UMNO ataupun tidak. Kerana sekurang-kurangnya 2 presiden UMNO telah terpaksa berundur diri kerana pendapat mereka tidak secucuk dengan UMNO. UMNO bukan milik sesiapa. UMNO milik semua orang Melayu. Sesiapa yang sayang kepada bangsa, agama dan negara, mereka menyertai UMNO untuk memperjuangkan nasib bangsa, agama dan negara. Tidak ada sesiapa yang boleh berkata UMNO adalah hak saya, orang lain tidak ada hak. Ya, kita pilih pemimpin. Kita pilih pemimpin semata-mata untuk melicinkan pentadbiran dan usaha untuk menjayakan perjuangan UMNO. Itu sebab kita pilih pemimpin. Tetapi kalau pemimpin itu tidak lagi mendukung cita-cita UMNO, perjuangan UMNO, dasar-dasar UMNO, maka pemimpin itu perlu undur. Kita masih ingat orang yang amat berjasa kepada UMNO, Datuk Onn Jaafar. Dia yang menubuh UMNO menjadi presiden pertama bagi UMNO. Tetapi apabila dianya berpendapat UMNO harus dibuka untuk orang bukan Melayu juga, dan ini tidak dipersetujui oleh UMNO dan ahli-ahli UMNO, maka Datuk Onn terpaksa undur diri. Dia presiden juga, tapi dia presiden yang cukup berjasa.
tapi terpaksa undur diri kerana tidak lagi secocok pendapatnya dengan dasar-dasar UMNO. Jadi institusi presiden itu bukanlah sesuatu yang tidak boleh disentuh sama sekali. Demikian juga Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman juga seorang yang amat berjasa kepada UMNO dan kepada orang Melayu dan kepada negara. Kerana dialah yang menuntut kemerdekaan sehingga kita capai kemerdekaan. Dialah yang membentuk Malaysia. Tetapi apabila dia tidak memberi keutamaan kepada perjuangan orang UMNO, usaha untuk meningkatkan ekonomi orang UMNO, maka dia juga terpaksa undur diri. Ini terlaku kepada seorang pemimpin UMNO, Presiden UMNO. Ini jelas menunjuk bahawa Presiden UMNO bukanlah malaikat. Sampai tak boleh tegur, tak boleh kata apa. Jangan sentuh. Kalau nak marah ke Khairi tak apa, tapi jangan sentuh Pak Lah. Wah. Takkan Khairi boleh bercakap kalau Pak Lah tak benar? Nazri pun sama juga. Kalau orang atas tak bagi izin, dia tak berani cakap. Saya tahu Nazri kata puh begitu, dia lari masuk lubang cacing. Jadi kalau Pak Lah kata diam, dia akan diam. Tapi pasal tak kata diam, dia bising lah. Dan saya pun tahulah, saya tak ada nak jawab orang yang semacam itu. Tetapi hakikatnya ialah Presiden parti tidaklah seorang yang tidak boleh ditegur sama sekali. Kalau berdosa, kita tegur. Kalau buat salah, kita tegur. Dan saya sendiri, Datuk Hussein biasa bertanding dengan Sulaiman Palestin, tapi Sulaiman Palestin kalah lah. Datuk Hussein menang. Tapi cabaran ada terhadap Presiden parti. Tambah saya 2 kali kena cabar. Pada tahun 1986, saya dicabar oleh Tunku Zali dan Tun Musa sekarang ni. Mereka kempen dengan orang UMNO, pergi sana sini kempen dengan orang UMNO. Saya tak larang pun. Saya tak tentukan supaya diadakan arahan supaya orang UMNO jangan dengar Tunku Ghazali, jangan dengar Musa Hitam. Mereka bebas berkempen, kata tempat pergi. Kadang-kadang bila orang tak cukup duit, kena tolonglah sikit. Tapi tak ada larangan. Nasib baiklah saya menang juga. Tak banyaklah, 43 undi. Cik Ghaffar menang 41 undi. Tapi nama kata nak tahan, nak larang sampai tak boleh jumpa dengan ahli UMNO, tidak. Saya benar. Nak lapor dalam surat khabar pun benar. Sekarang ni saya tak boleh cakap dengan orang UMNO. Tak tahu ada orang UMNO sini tak? Tapi bendera UMNO ni ada yang berani juga kot. Yang lain semua takut dapat arahan telefon daripada Perth supaya jangan diadakan perjumpaan. Kalau kita benar, apa kita nak takut? Kita dengarlah hujah orang itu dan kita dengar, ini semua bohong. Tengok ini bukti-bukti 1, 2, 3, 4, 5. Tapi tak berani nak jawab. Kenapa tak berani nak jawab? Saya tanya, apakah benar Malaysia ataupun kerajaan Malaysia yang menawar kepada Singapura untuk menjual pasir sebanyak 1 bilion kubik meter dalam jangka masa 20 tahun. Benar atau tidak?